Dewan Tertinggi Barisan Nasional menghormati keputusan Lembaga Pengampunan selaras Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan berkaitan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata demikian menerusi kenyataan media selepas mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang telah membincangkan dan bersetuju beberapa perkara penting berkait rapat perkembangan semasa negara. Ujarnya lagi, Dewan Tertinggi Barisan Nasional mendukung segala langkah yang bakal diambil selaras dengan lunas undang-undang seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam masa yang sama, Barisan Nasional juga merafak sembah tahniah di atas pelantikan Yang di-Pertuan Agong ke-17. Beliau berkata Barisan Nasional dengan takzimnya merafak sembah tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang telah dimasyhurkan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. UMNO akan meneruskan usaha dan tindakan pembelaan ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak yang kini masih dipenjara biarpun sudah diberikan pengurangan hukuman penjara dan denda yang disabitkan terhadapnya. Presiden UMNO yang juga pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata usaha rayuan dan pembelaan itu perlu diteruskan selepas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib didakwa tidak pernah diberikan keadilan sejak daripada awal prosiding perbicaraan di mahkamah berhubung kes yang dihadapi. Beliau menegaskan UMNO dan Barisan Nasional adalah sebuah organisasi parti politik yang pernah diketuai oleh Datuk Seri Mohd Najib dan UMNO mempunyai satu tanggungjawab untuk membuat rayuan kepada pembelaan ini kerana bekas Presiden UMNO itu tidak diberikan keadilan melalui proses seawal kes itu dibawa ke mahkamah. Tegasnya lagi, tindakan pembelaan yang diusahakan UMNO selama ini tidak bermaksud parti itu cuba mengenepikan peranan sistem perundangan negara, malah UMNO menghormati institusi perundangan negara mengikut perlembagaan. Ahli UMNO perlu akur dengan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak sekaligus meneruskan usaha menguatkan parti. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata demi kelangsungan parti, ahli UMNO perlu menerima keputusan itu yang telah diputuskan Lembaga Pengampunan tersebut. Pada Jumaat lalu, urus Sekda Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri mengumumkan memberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalani Najib sejak 2022 sekaligus menyaksikan bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028 dan perlu membayar denda daripada 210 juta ringgit Malaysia kepada 50 juta ringgit Malaysia. Susulan itu pada Sabtu, mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO bersetuju meneruskan usaha mendapatkan pembelaan terhadap Datuk Seri Mohd Najib sesuai dengan laras Undang-Undang Negara selain berpegang pada keputusan Perhimpunan Agung UMNO berhubung pengampunan bekas Perdana Menteri itu. UMNO menafikan dakwaan terdapat gerakan didalangi Ketua Bahagian untuk menjatuhkan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata beliau tidak tahu bagaimana perkara itu berbangkit dikala pucuk pimpinan parti berusaha menyelesaikan isu lain termasuk mendapatkan pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau berkata pada ketika ini tiada surat ditandatangani oleh ketua-ketua bahagian UMNO dan perkara untuk menggulingkan Presiden UMNO tidak akan berlaku. Pada masa yang sama, maklum balas akar umbi dikatakan tidak berpuas hati dengan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap Najib. Khalid menegaskan pihaknya tetap akur kerana ia adalah hak mutlak dan budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Penerangan UMNO Malaysia dan Komunikasi Barisan Nasional akan melaksanakan satu program podcast yang dinamakan Hitam Putih Kelabu. Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, program ini adalah untuk membedah siasat segala permasalahan, membabitkan isu semasa dengan lebih terbuka dan dikendalikan oleh pakar yang mahir dalam bidang tersebut. Beliau berkata program podcast Hitam Putih Kelabu mengambil pandangan daripada pelbagai pihak, tetapi yang lebih penting ialah melibatkan kepakaran daripada aspek undang-undang dan perlembagaan,
pelajar, anak-anak muda, profesional, peguam muda, masyarakat umum dan lain-lain. Beliau yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata, fokus utama dalam program ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan mendengar pandangan dengan semua lapisan masyarakat.